Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertama sekali saya ingin mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana saya terlambat sedikit sebab kita ada majlis baca Yasin, Maghrib, baca Yasin, solat hajat dan Isyak, dan saya terus bergegas ke sini. Saya masih tunggu isteri saya lagi on the way. Saya minta maaf kerana terlewat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Rela Putrajaya yang sudi untuk mengadakan satu majlis yang kita panggil sentuhan kasih bersama dengan Rela Putrajaya ini. Saya dipahamkan banyak warga-warga Putrajaya ini menjadi anggota Rela. Tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum bahawa Rela merupakan satu organisasi yang dirancang khususnya oleh kerajaan dalam segi untuk mendapatkan warga ataupun rakyat Malaysia ini bersama-sama dengan membantu kerajaan dalam segi kesukarelaan, volunteer. Kerana selain daripada tugas untuk menjaga keselamatan, kita tahu kita ada anggota polis, kita ada anggota keselamatan yang lain seperti tentera, pihak-pihak majlis daerah, pihak kuasa majlis daerah dan sebagainya. Tetapi saya berkeyakinan bahawa pemikiran kerajaan ialah untuk membawa masyarakat bersama-sama untuk membantu dengan secara rela. Itu yang disebutkan rela. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita patut bersyukur kerana Allah SWT bahawa selama 55 tahun kerajaan yang tuan-tuan pilih ataupun mak bapak tuan-tuan pilih merupakan kerajaan yang selalu mengambil berat khususnya terhadap kehidupan rakyat negara. Kadang-kadang kita lupa bahawa apa yang kita nikmati barangkali pada pemikiran kita ini sepatut disediakan oleh kerajaan yang memerintah. Kita tak pernah membuat perbezaan di antara kerajaan yang memerintah di negara kita dengan kerajaan-kerajaan yang merdeka sewaktu dengan kita, yang mempunyai berbagai-bagai masalah dan berbagai-bagai pergolakan dalam negara mereka masing-masing. Kita ambil contoh negara yang seakan-akan merdeka dan kita tahu sewaktu merdeka kita. Apa berlaku di Pakistan, apa berlaku di Kongo, banyak lagi negara-negara Afrika yang boleh saya sebut. Pokoknya ya, mereka mempunyai kerajaan, tetapi kerajaan mereka berkali-kali menghadapi masalah dengan tidak ada kestabilan dalam negara mereka, dan mereka selalu menghadapi masalah kerumitan rakyat yang kadang-kadang kita dengar, kita lihat pun, kita nak lihat pun tak sanggup mata memandang, apatah lagi seperti negara seperti Pakistan yang beragama Islam seperti ini. Betul, dia kata memang ini tugas kerajaan, tapi kita buat perbandingan kerajaan kita yang selama 55 tahun mentadbir negara ini merupakan sebuah kerajaan yang prihatin, dan tidak ada sebuah negara yang sedang membangun seperti kita menikmati, mengecapi kestabilan negara kita. Tidak ada masalah. Kita Melayu, kita India, kita Cina, kita Kadazan, kita Iban, dan kita boleh hidup di dalam satu negara berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa dengan satu keharmonian. Ini kita patut bersyukur kerana Allah SWT kerana pemilihan tuan-tuan dan puan-puan, pilihkan sebuah kerajaan yang benar-benar mentadbir untuk memastikan bahawa kelestarian kehidupan bangsa-bangsa ini dapat hidup dengan aman sejahtera. Datuk Seri Nadine turun, kita wakil rakyat turun, bertanya, berbincang dengan rakyat,
Rakyat sebut kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu bagaimana BRIM ini berlaku sejarah. Kenapa bantuan rakyat Malaysia ini wujud? Wah, pembangkang kata kita wujudkan ini nak bagi duit, nak dapat pancing undi. Bukan. Yang sebenarnya bila kita turun ke bawah, jumpa rakyat, duduk dengan rakyat kat kedai kopi ke, dekat warung ke, dekat food court ke, dekat kedai mamak ke, kedai tom yam ke. Kita jumpa kawan, dia tanya apa masalah. Dia cerita, ikan mahal, sayur mahal, telur mahal, semua mahal. Jadi bila kita berbincang di dalam satu biro yang tertinggi, kita sebetulnya saya pun setiausaha je. Jadi bila kita bincang, kita pening-pening. Bila Perdana Menteri cakap, Perdana Menteri cakap, saya sendiri cakap, yang lain-lain anggota cakap, Datuk Icam cakap, Datuk Syafi'i cakap, Tan Sri Mahidin cakap, kita jawab. Bila kita sebut, kita lupa bahawa kebanyakan benda yang kita sekarang nikmati, negara kita ini, kerajaan ini beri subsidi. We are a highly subsidized nation. Rakyat mendapat berbagai-bagai nikmat melalui subsidi. Minyak makan subsidi, beras subsidi, tepung subsidi, gula subsidi, air subsidi, lampu elektrik dan kita serasa sejuk ni pun subsidi elektrik. Jadi tiap-tiap tahun kerajaan belanja 30 bilion subsidi. Jadi bila tu lagi kata ginilah, barangkali rakyat ni dia tak sedar, dia tak rasa kerana duit tu tak datang dia. Dan bila kita buat subsidi ni, yang kaya pun dapat, bukan saja yang miskin dapat, yang kaya pun nikmati subsidi. Kalau tuan-tuan barangkali pakai kereta Myvi, berapa lah pam minyak tu, berapa sangat kan dalam Myvi ataupun Proton. Yang macam yang ada Mercedes tu, pam dia lebih banyak lagi subsidi. Jadi Datuk Seri Menteri kata ginilah, barangkali kita kena beri rakyat ni cash, baru dia terasa semua. Itu yang jadi rakyat, bantuan rakyat satu Malaysia, kita mula bagi 500. Bila kita bagi 500, dia kata kita nak pancing undi, korang nak ada pilihan raya. Tahun lepas tak ada pun pilihan raya. Kerana kita sebuah kerajaan yang anak, yang ada ni anak-anak dengan mak bapak. Mak bapak cakap dengan kita orang, tu saya punya klinik dekat Jumaat pun dapat berita sama tadi. Anak sekolah 5 orang, nak beli baju, nak beli seluar, lah sekolah percuma dia. Lepas tu pula PIB ni pula ada kena-kena dia cerita macam mahal lah. Dia cerita, kita bincang. Jadi Peter kata macam inilah, tiap-tiap tahun kita bagi RM100 untuk satu anak yang sekolah daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Begitu. Tak kira ada anak 10 dapat 1,000. Kalau ada anak 5 dapat 500. Ini kita tak kira berapa kan. Yang BRIM tu kita hadkan. Gaji yang apa ni, isi rumah sekian banyak di ke bawah dapat 500. Yang lebih tak dapat isi rumah. Ini semua oleh kerana kita bertemu dengan rakyat. Itu yang jadi BRIM. Itu yang jadi bantuan sekolah-sekolahan. Itu yang jadi bantuan kepada buku apa untuk universiti yang RM250 kita bagi voucher. Ini yang kita lakukan. Bukan kita nak beli undi dah. Kerana kita tahu rakyat menderita. Lepas tu kita bagi kali kedua. Dan insya-Allah dalam aku janji Barisan Nasional yang baru manifesto diketegakkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru ini, Presiden Barisan Pengurusi Barisan Nasional, dia kata lepas ni kalau boleh, kalau rezeki banyak, kita akan tingkatkan sehingga ke 1,200. Dia tingkat slowly. Jadi kita rakyat patut berdoa kepada Allah SWT supaya hasil maksum negara ini dapat lebih banyak. Dapat banyak, kita akan pulangkan cara inilah. Dan kita pun cuba nak cut, macam mana nak cut subsidi ini. Kita nak bagi kepada rakyat miskin je subsidi. Yang kaya-kaya ni, yang ada duit, yang gaji 8,000, 9,000, 10,000 ni, dia tak perlu subsidi. Yang kita kesian kepada rakyat yang pendapatan rendah, yang tak dapat. Tuan-tuan semua duduk indahkan kepada rakyat. Ada kita fikir, tuan-tuan fikir, macam mana Putrajaya ini? Sejarah, kenapa diwujudkan Putrajaya oleh kerajaan? Kerajaan itu wujud Putrajaya ni kenapa? Tak ada. Dia lupa bahawa kerajaan ini kerajaan yang kasih kepada pejabat awam.
Dulu bila tuan-tuan kerja kat Kuala Lumpur mengata tempat, sewa Kuala Lumpur tinggi. Ini kita tahu punya awam yang ada dulu kat kampung Setenggan lah, sewa satu rumah 3, 4, 4 keluarga lah. Kita tahu. Jadi Dr. Mahathir kata gini lah, kita bangunkan satu pusat pentadbiran negara. Di situ saya buat quarters untuk anggota pejabat awam. Dan nak bagi keselesaan kepada rakyat pula, dia kata satu kat jalan Geni kementerian, satu kat jalan Mahameru kementerian, berkata-kata kementerian. Nak cari tahu kementerian pelajaran kadang-kadang dekat bangunan apa ni, Wisma Tani, bank bangunan, bank pertanian, sejak kat situ, sejak kat sini. Dia kata okey, kita kumpulkan semua di satu tempat, jadi rakyat datang ke satu tempat, Putrajaya ini dia boleh berurusan dengan apa ni, kerajaan di satu tempat. Bagi kemudahan, itu sejarahnya. Tapi puak-puak pembangkang 90 lebih, tahun 90 yang nak bertanding dengan saya ni, saya tengah cari handset dia. Waktu itu saya timbalan negeri. Dia kata dia nak lelong Putrajaya. Sekarang ni kalau dia menang pun dia kata dia nak lelong. Dia pergi jaga Salor lah. Orang Kelantan halau kamu ke sini, kamu pergi jaga Salor lah. Salor apa kamu tak terjaga? Kamu tak terjaga rakyat dekat keselesaan kepada pejabat awam dan juga kepada rakyat. Itulah Putrajaya juga. Ya, saya minta maaf yang duduk mula-mula asal dulu di Presiden 9, banyak masalah yang lama-lama punya apartmen tu, flat tu banyak masalah, parking tak cukup, semua tak cukup. Itu saya minta maaf. Tapi untuk yang baru punya projek di Presiden 11, di Presiden 14, di Presiden 17, di Presiden 18, di Presiden 15, saya sebagai wakil rakyat tuan-tuan dan puan-puan yang 2 terma ini pastikan bahawa mesti ada ample parking. Dan saya baru tengok di Presiden 5, saya pergi tengok 5 R4, saya tengok jalan parking cantik, tukar bawah, semua boleh parking. Yang baru tu semua okey. Sekarang yang lama ni saya tengah pening macam mana nak buat. Masih pening lagi macam mana nak buat. Ada yang bumbung motosikal tu saya dah selesaikan. Di Presiden 16 saya dah selesaikan. Tepi tanah tu ada, saya kata bertebas ke perbanan saya buat kapak kat luar. Okey. Yang kat sini, yang dekat-dekat 9 ni yang paling susah. Macam mana saya atasi, tapi saya akan cuba lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebagai wakil rakyat tuan-tuan dan puan-puan selama 2 terma, saya bersyukur kerana Allah SWT bahawa tuan-tuan menyokong saya. Nak sekolah agama rendah, dah selesai. Sekolah agama menengah dah mula di Presiden 11. Dan kita bersyukur bahawa kerajaan juga telah luluskan duit 50 juta untuk bangunkan sekolah menengah agama berasrama di Putrajaya. Itu pun dah dapat kelulusan. Hanya satu dia kena minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan kata sekolah menengah berasrama ni hanya anak Putrajaya je boleh. Tapi Kementerian Pendidikan kita janganlah macam tu, dia kata tak boleh lah. Kita panggil semua anak-anak tu. Itu kita tak boleh. Itu sorry, okey? Tapi dah dapat kelulusan. Begitu juga macam hospital kat sini. Tuan-tuan pun kata hospital tu bagi orang Putrajaya. Saya cakap ke Kementerian Putrajaya janganlah macam tu. Saya kata klinik yang 2 klinik apa ni pun orang luar bagi datang, orang Sepang datang, semua jadi banyak masalah. Jadi bila saya turun ke bawah, seperti saya sebut dari wakil rakyat Barisan Nasional ni, we walk the talk, turun ke bawah, tengok lihat. Bila saya tengok ada yang tua yang 50 lebih tahun ni tunggu, saya kesian. Akhirnya saya kata ginilah, biar saya bagi kad kesihatan lah. Jadi you boleh pergi klinik swasta. Percuma. Kad kesihatan klinik swasta saya bagi percuma kepada orang yang 50 tahun ke atas. Tapi ni yang muda-muda ni pula komplain dia. Dia kata yang tua dapat, tapi orang boleh tunggu, orang ni kesian. Kiwak. Itu mana saya buat, tapi tak boleh kali kalau saya ada rezeki, saya fikir akan kita buat, okey? Ni cantik. Ni kos saya sendiri. Maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak bangkit. Untuk kad kesihatan saja sendiri. Tiap-tiap bulan saya tagih peluang kepada Datuk Seri Muhammad Najib. Beri peluang kepada Barisan Nasional.
Dan saya berkeyakinan bahawa kita akan bergerak ke hadapan. Kita tak nak bergerak ke belakang. We want to move forward. Orang cakap tukar, orang cakap ubah. Kita boleh tukar, kita boleh ubah, tapi adakah ubah dan tukar ini akan membawa kebaikan? Kita cuba tengok apa berlaku di negeri Arab. Ubah, bunuh Saddam Hussein. Iraq baik 3 hari. Bunuh pemimpin di Tunisia. Tunisia baik 3 hari. Algeria baik hari. Libya baik hari. Sekarang ni Mesir baik hari. 5 hari bulan. Saya harap jangan tuan-tuan doakan Allah SWT kekalkan Tuan Anan jadi wakil. Tapi bila 5 hari bulan ada puan-puan yang lain datang, dia pun handsome juga, tinggi juga. Datang, cuba ubah, jangan. Itu saya merah juga tangan. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan 5 bulan cekal di hati, undi pangkal pada sana. Dan saya percaya insyaAllah dengan kepimpinan yang ada Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak, kita akan bergerak ke hadapan. Beri dia peluang. Yang anak-anak muda pun don't worry. Brother, don't worry. I know. Orang saya sendiri percaya, saya tak takut anak muda sebab saya punya pundi. Kalau saya kira yang bawah umur 30 tahun ada 4,000 lebih. Kalau bawah 45 tahun ada 9,000. Orang kata kamu tak takut ke? Saya kata tak takut. They are all my brother. Okay? Betul kan? Itu yang saya tak takut. Kerana saya tahu, saya selalu lepak kadang-kadang barangkali. Saya masalah ni, sembahyang ni satu masalah kan? Orang tanya kenapa saya jarang pergi ke masjid Besi, pergi ke masjid Putra. Dia tak tahu bahawa saya Jumaat, saya rotate. Saya ada 5 surah Jumaat. Termasuk di Prisin, hari ini saya sembahyang di Prisin 6 surah Jumaat. Minggu ni saya rotate, baru pergi ke masjid. Jadi maknanya kalau saya pusing balik 8 kali baru saya jumpa balik surau itu. Kadang-kadang saudara tak tengok saya kan, tapi saya buat macam itu yang saya lakukan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya daripada muka-muka yang saya dapat malam ini, tuan-tuan dan puan-puan akan terus menyokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamed Najib dan juga mendukung saya sebagai calon barisan.